Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Syamil Hakim bin Syukri bersama dengan saudara Ahmad akan membentangkan mengenai konsep etika dan peradaban, pergerakan idea dan amalan etika dan peradaban ala Melayu. Dan di sini terdapat 4 zaman, iaitu zaman prasejarah, zaman proto-sejarah, zaman pensejarahan dan zaman terakhir adalah zaman sejarah moden. Okey, zaman Paleolitik ini adalah zaman yang paling awal sekali dalam Melayu. Dan zaman ini adalah zaman yang merupakan adanya aktiviti ataupun sesi, tapi lebih kepada aktiviti pembinaan dahulu, itu disebut sebagai nomad. Dan juga di sini dia menggunakan alatan batu sebagai asas untuk asas. Okey, seterusnya zaman Mesoliti, iaitu masih juga ada kegiatan secara diri, wujudnya evolusi dan kehidupan. Zaman Neolitik ini adalah zaman di mana berakhirnya zaman batu, iaitu melekat kepada zaman batu sendiri. Okey, di sinilah berlakunya pertempatan-pertempatan yang tertentu. Sebelum ini adalah nomad dan kini juga berlaku nomad, tetapi ianya lebih berkurangan. Dan juga di sinilah mereka menggunakan peralatan logam. Sebab sini dah tak guna batu, maka digunakan sebagai logam. Baik, kita masuk kepada zaman proto-sejarah. Apa yang terjadi pada awal kurun pertama ini adalah adanya wujudnya kerajaan Funan. Pada kurun yang ke-7, adanya kuasa politik yang lebih kuat daripada kerajaan Funan yang telah ambil alih. Jadi kerajaan apa yang ambil alih kerajaan Funan, iaitu kerajaan Sriwijaya. Kemudian selepas kerajaan Majapahit, adanya kerajaan Johoriyah mengambil alih, di mana digugusan Kepulauan Melayu selepas kerajaan Melayu Melaka. Okey, yang pertama mengenai penggunaan bahasa Melayu. Penggunaan bahasa Melayu di sana dijadikan sebagai lingua franca. Kemudian untuk sistem ekonomi ataupun sistem ekonomi dijadikan sebagai konsep sara diri. Okey, untuk sistem sosial pula di sana adanya 2 golongan, iaitu golongan pemerintah dan juga golongan yang diperintah. Okey, untuk seterusnya sistem politik menjadi tradisi. Baik, seterusnya kita masuk kepada zaman pensejarahan. Okey, apa yang berlaku zaman ini adalah adanya kerajaan Melayu Melaka. Dan juga peradaban Melayu Melaka ini dia jadi ditolak kepada perkembangan peradaban Melayu. Dan juga ia sebagai rumpun bangsa yang tergolong dalam cabang Melayu Indonesia. Baik, kita akan tengok apakah keistimewaan kerajaan Melayu Melaka ni. Okey, antara keistimewaannya adalah adanya Undang-Undang Laut Melaka dan adanya Hukum Kanun Melaka. Kemudian dia menjadi daya tarikan para saudagar dan pelayar untuk dijadikan Melaka sebagai pusat kegiatan mereka. Kemudiannya wujudnya sistem pentadbiran yang lebih cekap dan tersusun, khususnya melalui sistem pembesar tempat lipatan. Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka ini dia dijadikan sebagai pusat jaringan pertemuan, pergaulan dan peradaban, ataupun dijadikan sebagai pusat sosial. Maka dia jadi pusat tumpuan gerakan idea, amalan etika dan peradaban di Asia. Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak dia berada di laluan timur barat melalui Selat Melaka, dan kerajaan di pesisiran pantai timur Samudra dan pesisiran pantai barat Tanah Melayu dia silih berganti antara kedua-dua pelabuhan. Baik, kita masuk kepada negara India, burung kedua lagi. Dan hubungan antara India dan Asia Tenggara ini dia terjalin pada burung tersebut. Okey, kemudiannya kegiatan penyebaran agama Buddha ini dan Hindu serta pelayaran putera diraja India, Indianization, dia berkembang di rantau Asia Tenggara berlaku sebelum 1500 Masihi lagi. Pengaruh India ni dia tersebar luas di mana? Di Langkah Suka, di Kedah, di Kuala Selising, dan di Tanah Melayu, di Semenanjung. Greater India ini dijadikan sebagai gelaran untuk pengaruh India yang sangat luas dan kuat pada di rantau Asia. Kita pergi pula kepada negara China. Okey, negara China ini dia merupakan tamadun terawal di dunia.
dan peradaban awal di negara China ialah di Sungai Kuning. Okey, kemudian hubungan China dan alam Melayu ini dia wujud sejak dinasti Han lagi. Zaman dinasti Tang, mereka membuka 7 jalur jalan dagang dengan dunia luar. Lepas tu salah satunya adalah perjalanan laut. Kemudiannya, sejak itu hubungan China dan alam Melayu dia lebih tertumpu dalam bidang perniagaan. Dan kemunculan Melaka telah teruskan hubungan baik dengan kerajaan China. Okey, kemudian untuk Timur Tengah ini seperti yang kita tahu, dia adalah mengenai penyebaran agama Islam. Lepas tu pengaruh ini bermula di mana? Di Perak. Dia bermula di Perak dan terbentuk kerajaan Islam pertama di situ ketika itu. Asal muncul sebagai pusat pengajian dan penyebaran Islam pertama dan dianggap sebagai pusat tamadun Melayu Islam yang pertama di Kepulauan Melayu ketika itu. Dan Melaka dia menjadi pusat kebudayaan Melayu Islam dan menjadi nadi kegiatan pengajaran dan penyebaran Islam di seluruh Kepulauan Melayu ketika itu. Baik, kita sentuh kepada peradaban barat. Dia bermula dengan kedatangan kuasa kolonial di alam Melayu. Bermula dengan Portugis, kemudian Belanda dan diikuti dengan British. Okey, dia memberikan kesan yang besar dekat struktur pentadbiran kita ya. Kemudian setelah kemasukan kuasa Inggeris ni, pengaruh barat, jelas kita nampak dari segi sistem pemerintahan negara, perkembangan ilmu pengetahuan terutamanya, kefahaman berkaitan dengan etika dan peradaban, juga agama dipisahkan dari politik. Baik, kita masuk kepada Portugis terlebih dahulu. Okey, apa tujuan Portugis datang ke sini? Okey, tujuan dia adalah untuk menguasai perdagangan dan mengembangkan agama Kristian ketika itu. Kemudian dari segi ada lagi mengenai sistem tulisan Rumi diperkenalkanlah ketika itu. Wujudnya perkataan pinjaman. Okey, kita masuk kepada kerajaan Belanda dulu. Apa yang Belanda buat? Selepas habis Portugis, Belanda pun datang. Dia datang melalui syarikat India Timur Belanda, VOC. Dia datang kat sini untuk apa? Untuk nak kuasai perdagangan rempah ratus di Kepulauan Melayu ketika itu. Betawi di Jakarta, Indonesia adalah pusat utama mereka ya ketika itu. Dan Belanda juga dia menyerang Portugis di Melaka pada tahun 1941. Inggris, apa Inggris buat? Dia memula daripada 1786 sehinggalah 1874. Untuk peradaban globalisasi ini, dia membawa kepada pengaruh yang lebih besar lagi dan pelbagai aspek kehidupan merentasi bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, termasuk juga perkembangan dalam bidang ilmu dan pemikiran. Kita masuk pula kepada peradaban kontemporari. Apa yang berlaku? Okey, peradaban kontemporari ini iaitu dia membina peradaban kacukan global. Zaman gelap ini adalah disebut juga sebagai The Dark Age, yang mana adalah zaman kejatuhan Eropah itu sendiri. Dan benda ini menyebabkan kemerosotan dari segi bidang pendidikan, taraf kehidupan rakyat serta sistem pembandaran perdagangan juga pusat pentadbiran itu sendiri. Zaman Renaissance ataupun dikenali sebagai zaman kelahiran semula. Kelahiran semula. Jadi waktu zaman ini ada apa? Adanya ahli falsafah dan para cendekiawan dari barat yang mereka ni belajar macam-macam pelbagai ilmu daripada penjajahan ke negara Islam. Baik, untuk semasa pula dia dikenali sebagai The Age of Reason, kewarasan. Dia berlaku akibat rentetan daripada pengaruh idea nasionalisme yang dibawa oleh ahli falsafah dan juga cendekiawan pada zaman Renaissance dulu ni. Kenapa zaman ini berlaku? Zaman semasa ini berlaku, pencerahan ini berlaku akibat kurang mendapat sambutan dari sistem beraja secara mutlak dan juga corak dan gaya pemikiran masyarakat ketika itu pun dah berubah.
Baik, dan yang seterusnya mengenai selepas zaman pencerahan dulu. Apa yang berlaku, dia menjadi satu garisan pemisah antara Eropah lama dan juga yang moden. Dia jadi pisah kedua-duanya. Dan dia mulalah kat situ bermula revolusi Perancis pada tahun 1789. Kemuncak titik kesedaran nasionalisme dalam kalangan masyarakat ada ketika itu. Kalau agama ini, dia ada dua sifat, iaitu agama Samawi dan juga agama yang berunsurkan budaya. Kepercayaan adalah keyakinan iman dan iktikad yang sesuai ataupun sesuatu yang sesuai dengan sesuatu amalan. Okey, untuk etika Asia berasaskan agama yang mempengaruhi kehidupan sosial dan budaya ini. Okey, dia ada 3 agama yang terletak, iaitu Islam, Hindu dan Buddha. Sebelum tu, eloknya kita melihat pada takrifan kolonialisme itu yang bermaksud tempoh sejarah yang berlaku semasa zaman penjajahan, yang mana dia juga membawa etika dalam pembentukan pakaian dan percakapan dan sebagainya. Pasca kolonialisme pula bermaksud tempoh sejarah yang berlaku selepas tamatnya zaman kolonial, yang mana zaman kini atau era moden, masyarakat telah menerima pelbagai pencampuran dan sebagainya, termasuk juga nilai etika yang bercampur bau. Diteruskan dengan melihat pada konsep peradaban dalam faktor kolonialisme, pasca kolonialisme dan impak mereka terhadap peradaban di tanah Melayu. Peradaban saling berkait dengan perkembangan sosial satu bangsa, yang mana memberi impak sangat besar kepada sosial, ekonomi dan politik. Apabila kita berbicara tentang kolonialisme yang merupakan sebuah koloni besar, kuasa besar seperti British, Portugis, Belanda, yang mana ia bukan satu bentuk penjajahan melalui sebuah kerajaan yang lemah. Impak kolonialisme terhadap tanah Melayu kita dapat lihat dalam perkahwinan percampuran antara masyarakat tempatan dan penjajah seperti kaum Serani di Melaka. Dan seterusnya kita dapat lihat kewujudan kata pinjaman baharu seperti bahasa Inggeris dan bahasa Portugis. Seterusnya pembentukan parti-parti politik nasional seperti UMNO, pengenalan tulisan Rumi dalam masyarakat Melayu, dan juga pembentukan masyarakat yang majmuk India, China, Sing dan berbagai lagi. Apakah impak kolonialisme yang mana kita boleh dapat lihat kemajuan sistem pengangkutan, yang mana kereta api seperti KTM boleh ditubuhkan untuk kegiatan bijih timah, pengenalan sistem sekolah bergula, sekolah jenis kebangsaan China dan India, pengenalan dasar ekonomi baru bagi merancangkan ekonomi kita. Disambung dengan melihat konsep peradaban Timur dan Barat, yang mana peradaban Timur adalah masyarakat daripada tamadun Islam, Cina dan serantau tanah Melayu. Peradaban Barat pula yang merupakan di luar Asia atau pada asasnya masyarakat yang bukan Asia atau dikenal sebagai masyarakat Barat dan Eropah. Sifat-sifat pada Timur ataupun tamadun Islam merupakan sejagat sepanjang zaman, yang mana akan berterusan sehingga kini, yang mana ia juga sifat terbuka dan tidak bersifat tutup. Tamadun Islam atau sifat pada Timur merupakan sifat toleransi terhadap sistem agama dan kebudayaan dari kepercayaan yang lain. Perbezaan tamadun Islam, tamadun Barat, yang pertama, kedudukan agama, yang mana Islam menekankan cara hidup yang menyeluruh, Barat pula menekankan yang agama bersama kebudayaan, yang mana kebudayaan berubah, agama juga akan diubah. Kesepaduan dan pengawalan pula menekankan yang Islam menekankan segala bentuk pembangunan adalah kerohanian, Barat pula menekankan yang keduniaan hanya untuk dunia dan tidak berkait dengan agama. Kemajuan pula, Islam menekankan yang fokus untuk kemajuan ini haruslah dengan mempunyai cara dan alamat, Barat pula menekankan yang berasaskan keuntungan semata-mata dan menitik beratkan aspek kebudayaan. Perspektif agama dan kepercayaan seawal tahun 1930, pergerakan kaum muda yang dipengaruhi daripada Mesir dan Turki. 1970, kebangkitan Islam di UK dan USA. Pergerakan agama di tanah Melayu mula dapat dilihat yang agama Islam mula mendapat tempat di tanah Melayu. Agama-agama dan kepercayaan sendiri seperti Kristian, Hindu, Buddha, Protestan, atheism dan sebagainya. Jadi, apa yang kita dapat lihat kini disebabkan sudah berabad berzaman kita menerima segala bentuk ideologi prodigi daripada negara-negara luar, menyebabkan kita bersikap keterbukaan. Itu satu perkara yang bagus, namun sikap keterbukaan kita yang sangat melampau ini sehingga kita tidak mengenal keruh dan jernih. Keterbukaan dalam menerima idea LGBT, liberalism, revolt dan sebagainya yang menggugat kedudukan institut negara kita sendiri. Namun tidak dinafikan yang pembangunan berterusan dapat dilihat di negara kita walaupun di era pasca kolonial ini. Kita dapat lihat DRS,
laluan MRT terbaru iaitu MRT Laluan Putrajaya, dan yang paling penting sekali, kebersamaan kita sebagai satu rakyat Malaysia dalam melawan segala anasir-anasir jahat ataupun apa-apa yang menggugat negara kita, negara Malaysia yang tercinta.